Hai, apa khabar? Sekarang kamu bersama dengan saya. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini sangat menarik, iaitu tentang haiwan di sekeliling kita. Sebelum itu, mari saya bacakan standard pembelajaran kamu pada hari ini, iaitu 1.2.3 bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah kamu boleh bersoal jawab dan menyatakan idea tentang cara dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri. Sebelum itu, mari kita lihat kriteria kejayaan. Pertama, murid boleh bersoal jawab untuk menyatakan ciri dan tingkah laku haiwan untuk melindungi diri. Kedua, murid boleh memberikan pendapat tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri berpandukan gambar dan juga pengetahuan yang sedia ada. Aktiviti 1. Sebelum kamu melengkapkan maklumat di dalam gambar, kamu perlu teliti terlebih dahulu maklumat yang disediakan. Mari kita lihat haiwan yang pertama, iaitu kura-kura. Kura-kura mempunyai cengkerang yang keras. Kegunaan cengkerang yang keras adalah untuk melindungi badan kura-kura yang lembut. Seterusnya, kura-kura akan memasukkan anggota badannya ke dalam cengkerang apabila ada musuh. Haiwan yang kedua ialah tenggiling. Ciri-ciri khas bagi tenggiling ialah mempunyai sisik yang keras. Sisik yang keras membolehkan tenggiling melindungi badannya daripada kecederaan. Seterusnya, tenggiling mempunyai ciri-ciri khas seperti boleh menggulungkan badannya bagi menakutkan musuh. Ketiga ialah landak. Ciri-ciri khas bagi seekor landak ialah durinya yang tajam. Landak menggunakan durinya yang tajam untuk mempertahankan dirinya daripada musuh. Landak akan melibaskan bulunya yang tajam ke arah musuh apabila terasa dirinya terancam. Seterusnya, sumpah-sumpah. Cuba kamu ingat kembali apakah ciri-ciri sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah menggunakan teknik penyamaran ya murid-murid, iaitu sumpah-sumpah akan menukarkan warna badannya supaya sama mengikut warna persekitaran untuk menyamar daripada musuh. Aktiviti yang kedua ini ialah sesi soal jawab antara Farisha dan Rubini. Mari sama-sama kita ikuti perbualan antara Farisha dan Rubini. Farisha bertanya kepada Rubini, "Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri?" Lalu Rubini pun menjawab, "Saya tidak tahu Farisha, bagaimanakah situasi itu terjadi?" Jawab Farisha, "Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, sesumpah menukarkan warna badan sama mengikut warna persekitaran sebagai penyamarannya daripada musuh. Tenggiling pula akan menggulungkan diri dengan cengkerang yang keras untuk mengelak serangan musuh." Kemudian, Rubini bertanya lagi, "Mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan Farisha?" Kemudian Farisha pun menjawab, "Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana cara itu akan mempertahankan diri haiwan tersebut daripada musuh dan mengekalkan kemandirian haiwan di alam sekitar." Seterusnya, Farisha pula bertanya kepada Rubini untuk menguji pengetahuan Rubini tentang ciri dan tingkah laku haiwan-haiwan yang lain
untuk melindungi dirinya. Soal Farisha, Rubini, nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan yang lain. Cuba kamu fikirkan haiwan-haiwan yang lain yang mempunyai ciri-ciri khas untuk mereka melindungi diri daripada musuh. Apakah haiwan-haiwan lain yang kamu tahu tentang ciri-ciri khas tersebut? Baiklah, bagi saya, contoh haiwan yang mempunyai ciri khas yang lain seperti kerbau dan juga rusa. Kerbau dan rusa mempunyai tanduk yang tajam untuk menakut-nakutkan musuhnya. Ular dan kalajengking akan mengeluarkan bisa untuk memberikan amaran kepada musuh. Siput mempunyai cengkeram yang keras untuk melindungi dirinya daripada musuh. Baiklah murid-murid, setelah kita teliti, ada 5 haiwan-haiwan yang saya sebutkan tadi, iaitu masing-masing mempunyai ciri dan tingkah laku khas untuk melindungi diri masing-masing daripada musuh. Sekarang, cuba kita lengkapkan jawapan Rubini untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh Farisha. Rubini mungkin memberikan jawapan seperti ciri dan tingkah laku khas haiwan lain seperti kerbau dan rusa yang menggunakan tanduk yang tajam sebagai cara menakutkan musuh agar tidak mendekati dirinya. Ular dan kalajengking akan mengeluarkan bisa untuk memberikan amaran kepada musuh. Siput pula akan memasukkan dirinya ke dalam cengkeram yang keras untuk mengekalkan diri daripada dimakan oleh haiwan yang lain. Baiklah murid-murid, sesi soal jawab antara Farisha dan Rubini itu tadi telah memberikan kita sedikit maklumat tentang haiwan-haiwan yang mempunyai ciri dan tingkah laku khas bagi melindungi dirinya daripada musuh. Maklumat-maklumat yang telah didapati itu tadi, kamu perlu lengkapkan dialog ataupun perbualan antara Farisha dan Rubini. Tugas kamu perlu menyalin semula dialog ataupun perbualan tersebut di dalam buku penulisan kamu. Sekian saja aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian saja. Jumpa lagi. Bye.